persoalan dia, kenapa dia sebut hal UMNO? Sebenarnya tuan-tuan, apa yang cuba dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir, dia sekarang ni dia buntu. Sebelum ni dia cuba nak mempengaruhi certain quarters dalam UMNO ni supaya boleh bekerjasama dengan mereka. Namun lately ni kita lihat bila mana jelas terpampang kerjasama di antara Presiden UMNO dengan Perdana Menteri, dan nampak sudah ada persetujuan muktamad, walaupun kita belum nampak lagi pembubaran ni berlaku, tapi kita bagi masa, macam saya cakap, kita tunggu 5 hari bulan, tak ada 5 hari bulan, 7 hari bulan, tak ada 7 hari bulan, 10 hari bulan, tak ada 10 hari bulan, 12 hari bulan, tak ada 12 hari bulan, 14 hari bulan. Lepas tu kita boleh berhenti mengharap. Sebab kalau selepas daripada 14 hari bulan, kita dah tak boleh buat pilihan raya kerana minimum diperlukan untuk mengadakan pilihan raya ialah 1 bulan. Maknanya tuan-tuan, kalau Parlimen dibubarkan 14 hari bulan, kita masih lagi boleh buat pilihan raya dalam tempoh 30 hari. Dan maknanya pilihan raya itu akan berlaku sebelum datangnya monsun yang akan membawa banjir, hujan lebat dan sebagainya, yang dijangka pada minggu yang masuk minggu ketiga pada bulan 11. Ini antara benda-benda yang menyebabkan UMNO menggesa supaya disegerakan. Ini pun benda yang seperti mana yang diungkapkan oleh Datuk Seri Zahid, kita kena perjelaskan. Kejap lagi minta tolong tanya soalan pasal banjir ni, takut saya terlupa nak cerita pasal banjir ni. Jadi sekarang ni saudara, Tun Dr. Mahathir cukup bimbang kalau misalnya UMNO intact, UMNO bersatu, UMNO merapatkan safnya, maka peluang untuk pejuang hilang deposit di semua kursi yang dia tandingi, kecuali mungkin di Langkawi dan juga di Jerlun, amat cerah. Maknanya semua tempat yang dia letak calon akan hilang deposit. Mungkin di Jerlun dan juga Langkawi dia akan kalah, tapi dia masih boleh dapat deposit kerana dia ada stronghold di sana. Tapi tempat lain tuan-tuan, harapan tak ada. Jadi itu sebabnya Tun Dr. Mahathir ni dia akan cuba cari jalan macam mana nak menampakkan bahawa akan berlakunya perpecahan, akan berlakunya krisis kepimpinan di dalam UMNO. Sebenarnya tak ada. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kalau misalnya Datuk Seri Ismail Sabri menunaikan janji seperti mana yang telah dibuat ketika dalam Perhimpunan Agung UMNO, seperti mana yang dalam MT, dalam Biro Politik, dalam Perhimpunan Agung Khas UMNO dan juga dalam Convention BN ke-48, saya rasa Presiden UMNO sendiri kata dia tidak ada masalah kalau pilihan raya diadakan pada tahun ini. Saya nak spesifikkan maksud tahun ini saudara ialah sebelum banjir itu berlaku. Kita pun tak nak masuk banjir ini. Itu kena faham dengan sejelas-jelasnya. Jadi sudah pastilah ada time frame. Kena ada time frame. Time frame dia saya boleh bagi gambaran, gambaran kasar. Ini gambaran saya sebagai orang luar. Saya bukan orang dalam ni tuan-tuan. Nak kena faham ni. Apa yang saya cakap ni tidak mewakili keputusan parti. Apa yang saya cakap ni tak ada kena-mengena dengan parti. Ini bacaan politik saya. Saya penganalisa politik. Penganalisis politik. Jadi ruang yang ada paling lewat untuk kita bubarkan Parlimen ialah pada 14. Selepas 14, kalau minimum SPR perlukan 30 hari, maknanya dia dah jadi 14 November. Kalau tambah lagi seminggu pun, kita dah kemungkinan besar berhadapan dengan pilihan raya. Mungkin ada 5-6 kawasan daripada 222 kawasan Parlimen ni kena harung banjir ketika hari mengundi. Itu sebablah UMNO minta supaya Perdana Menteri segera menghadap ke bawah Duli Tuanku, dan Perdana Menteri sudah pun menghadap ke bawah Duli Tuanku, dan kita tunggulah pengumuman daripada Perdana Menteri kerana hak untuk mengumumkan ni
memang hak Perdana Menteri. Yang tu kita tak boleh kacau. Kita boleh minta Perdana Parti untuk disegerakan bagi mengelakkan kita membuat pilihan raya ketika banjir. Dan tuan-tuan kena faham, kena faham saudara. Kenapa kita tidak mahu buat tahun depan? Jadi lebih baiklah saya cerita terus kenapa kita tidak mahu buat pada tahun depan. Saudara, tahun depan adalah tahun yang sangat sukar. Mungkin lebih parah daripada krisis kewangan pada tahun 1997, 1998. Mungkin lebih parah daripada tahun 2008 dan 2009. Parah ini saudara, pertama berpunca daripada peperangan di antara Rusia dan Ukraine. Rusia dan Ukraine ni saudara, dia akan merebak sampai Amerika juga akan terlibat, China juga mungkin akan terlibat, dan ianya akan menyebabkan peperangan tu banyak penjuru, dan ini akan sudah pastilah menyebabkan shortage of petrol dan diesel, yang akan menyebabkan inflasi, kenaikan harga barang. Begitu juga dengan bekalan makanan, tepung dan sebagainya, yang hari ini sudah pun mula terasa, minyak masak. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, walaupun kita dah masalah minyak masak ni dah sedikit berkurangan, namun tahun depan dijangka keadaan akan menjadi parah untuk banyak jenis makanan, bukan makanan-makanan tertentu saja, dia akan efek banyak, dan dengan kejatuhan ekonomi di beberapa negara besar, dengan kegawatan ekonomi di peringkat global, ianya sudah pasti akan memberi kesan kepada negara kita Malaysia. Dan hari ini antara perkara yang nampak sudah dirasa bahangnya ialah kemerosotan nilai ringgit berbanding dengan dolar Amerika. Kita tak nafikan bahawa prestasi ekonomi bukan hanya diukur semata-mata kerana kita punya nilai mata wang. Memang banyak benda lain, foreign direct investment dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, JIS ataupun bak kata orang tu, untuk menyelesaikan masalah ini semua, kita kena selesaikan masalah dalaman kita. Apa masalah dalaman kita? We need a strong and stable government. Kenapa kita kena ada strong and stable government? Pertama, untuk mengatasi masalah ekonomi, untuk mengatasi masalah kenaikan harga barang, untuk mengatasi masalah inflasi, mengatasi masalah kejatuhan nilai ringgit. Tuan-tuan, kita perlu sebuah kerajaan yang kuat. Kalau kita ada sebuah kerajaan yang kuat, kerajaan yang stabil, barulah pelabur akan berani masuk balik ke dalam negara kita, melabur di dalam negara kita. Dan bila mereka masuk ke dalam negara kita, mereka bawa duit mereka. Bila mereka bawa duit mereka, mereka kena tukar menggunakan ringgit. Bila mereka beli ringgit, saudara, ianya akan memberikan impak yang sangat positif kepada nilai ringgit. Demand untuk ringgit akan meningkat, maka harga ringgit akan naik. Dan ini secara tak langsung akan menyebabkan kos kita mengimport barang akan menjadi lebih murah berbanding dengan sekarang. Sekarang ni saudara, contohnya macam dedak ayam pun, bila kita import dia mahal. Bila harga dedak ayam mahal, sudah pastilah tuan-tuan, harga ayam juga akan meningkat. Bukan hanya barang-barang import yang meningkat harga hari ini, tetapi dalam menyediakan produk-produk tempatan juga, kadang-kadang kalau ada 14-15 ingredient dalam sesuatu produk, ada juga elemen produk tu ada barang-barang import, ianya juga akan memberi kesan kepada produk tempatan, tuan-tuan. Jadi banyak aspek lain, termasuklah bila pelabur masuk balik ke dalam negara kita, bursa saham Kuala Lumpur akan menjadi semakin mengukuh. Kilang-kilang baru akan dibuka, peluang pekerjaan akan wujud, kadar pengangguran akan menurun lagi. Sekarang pun semenjak Dato' Seri Ismail Sabri membuka sektor ekonomi, kita dapat melihat bagaimana kadar pengangguran dapat kita turunkan
dengan amat baik, amat baik, tetapi kita boleh buat lebih baik sekiranya Dato' Seri Ismail Sabri mempunyai satu pasukan yang kuat. Sekiranya Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15, dia mempunyai barisan kabinet yang datang daripada parti komponen yang berada di dalam Barisan Nasional, sudah pastilah kita akan lebih mudah memerintah daripada keadaan sekarang. Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong nak mohon pembubaran, tetapi dalam masa yang sama Menteri Kabinet dia sendiri menghantar surat kepada Kebawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong meminta supaya tidak diadakan pilihan raya umum. Jadi tuan-tuan kena faham saudara. Ini pun secara tak langsung menggambarkan bahawa Menteri-Menteri Kabinet Perikatan Nasional tidak menghormati Perdana Menteri. Jadi macam mana Perdana Menteri nak mentadbir sehingga bulan 7 ataupun tambah lagi 3 bulan selepas mengangkat sumpah, boleh jadi sampai bulan 8, bulan 9 tuan-tuan. Macam mana kita nak melihat benda ni berlaku? Sudah pastilah keadaan yang tidak stabil ini tidak akan menyebabkan ekonomi kita akan dapat dipulihkan dengan baik. Dan kita kena faham juga masalah kedudukan politik yang tidak stabil ini amat perlu diselesaikan untuk memastikan ekonomi rakyat terjaga. Hari ini banyak benda yang memberi kesan kepada rakyat, bukan hanya harga barang, bukan hanya peluang pekerjaan, tetapi bila sebuah kerajaan itu mengamalkan polisi-polisi yang menyebabkan rakyat tertekan juga, ini juga tuan-tuan akan menjejaskan kehidupan rakyat secara holistik. Jadi tuan-tuan, saudara, banyak lagi faktor-faktor lain yang perlu dititik beratkan. Dan saya yakin saudara, walaupun banyak alasan diberikan, kalau kita lihat sebenarnya UMNO ni kita minta supaya pilihan raya diadakan pada Februari 2020 tuan-tuan. Cuma pada ketika itu saudara, ni antara punca kita hari ni berhadapan dengan masalah ialah kerana pada ketika itu COVID baru menjelma. Bila COVID baru menjelma pada ketika itu, maka Kebawah Duli Tuanku merasakan bahawa risiko sekiranya pilihan raya diadakan sekitar Februari tahun 2020, kalau diadakan pembubaran parlimen pada ketika itu, ada kemungkinan besar pilihan raya itu akan menjadi pesta untuk COVID itu tersebar. Jadi atas dasar keselamatan rakyat, maka Kebawah Duli Tuanku telah meminta supaya walaupun baginda dah panggil 222 ahli parlimen, meminta mereka untuk memutuskan sama ada untuk membuat pilihan raya atau memilih Perdana Menteri baru. Dan kalau nak pilih Perdana Menteri baru, siapa yang patut dipilih? Pada ketika itu UMNO dan PAS memutuskan mereka mahu pilihan raya diadakan. Dan pada ketika itu bila ditanya siapakah calon Perdana Menteri yang disokong, tidak ada seorang pun tuan-tuan yang telah mendapat lebih daripada 112 kursi ataupun simple majority untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Tak ada. Tak ada. Namun untuk elakkan daripada penularan wabak COVID-19 ini saudara, maka langkah yang diambil oleh baginda tuanku ialah meminta supaya ketua-ketua parti berpakat. Dan bila ketua-ketua parti berpakat, apabila UMNO punya permintaan dan PAS punya permintaan untuk mengadakan pilihan raya tidak dapat diadakan, inilah bala yang akhirnya terpaksa ditanggung, iaitu bila musuh-musuh politik terpaksa berpakat tuan-tuan. Mereka ni tuan-tuan, umpama tidur satu bantal tetapi mimpi lain-lain. Sebab nak mengelakkan daripada rakyat dijangkiti COVID, bila kita buat pilihan raya, musuh-musuh politik ni terpaksa berpakat dan mengangkat Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Peringkat awal Muhyiddin mendengar pandangan-pandangan yang diberikan oleh UMNO, diberikan oleh Dato' Seri Najib. Itu sebab bila dia ikut, kita minta Air Sinar, dia bagi Air Sinar, kita minta bantuan diberikan kepada rakyat.
Terutamanya bila dia buat lockdown, dia bagi, bila dia ikut banyak nasihat-nasihat daripada UMNO, alhamdulillah orang panggil dia abah. Tetapi bila dia dah mula besar kepala, mula nak fikir nak kekal berkuasa, mula nak menindas orang-orang yang menyokong dia menjadi Perdana Menteri macam Datuk Najib dan Datuk Zahid, dia nak penjarakan pula. Itu yang akhirnya daripada abah menjadi abah kau. Jadi saudara, inilah antara benda-benda yang berlaku yang menyebabkan saudara, saya merasakan inilah masa yang paling sesuai untuk Parlimen dibubarkan dan kita mengadakan pilihan raya sebelum datangnya banjir. Untuk makluman tuan-tuan, kalau misalnya kali ini kita sekali lagi gagal untuk mengadakan pilihan raya tuan-tuan, dan kita biarkan sehingga Julai dijangka akan berlakunya stagflation. Stagflation ni stagnant inflation tuan-tuan. Keadaan akan menjadi stagnan, ekonomi dunia akan menjadi sangat parah. Kenaikan harga barang-barang akan melampau. Saudara, orang akan meletakkan beban kesalahan sudah pastilah kepada kerajaan yang memerintah. Dan kalau ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri masih lagi menjadi kerajaan, orang akan tengok dia parti mana. Dan orang akan kata, macam sekarang pun orang masih mengatakan bahawa hari ini yang memerintah BN. Padahal yang memerintah is a hybrid government. Yang memerintah ialah kerajaan campuran BN, PAS, Bersatu dan GPS. Bukan BN. Tetapi disebabkan kepalanya BN tuan-tuan, semua kesalahan diletakkan di bahu Barisan Nasional. Jadi sekiranya ini berlaku saudara, kalau kita biarkan sehingga pertengahan tahun depan dan ke atas baru kita nak buat pilihan raya, sudah pastilah jumlah kerusi yang akan dimenangi oleh Barisan Nasional sangat kurang. Dan ini akan mendedahkan kepada potensi Pakatan Harapan diberi peluang sekali lagi untuk menerajui kerajaan. Itu sebab bagi saya parti UMNO dan Barisan Nasional perlu tegas dalam soal ini. Kita bukan nak buat pilihan raya untuk merampas kursi-kursi menteri dan sebagainya, ataupun macam-macam lah perumpamaan ataupun macam-macam fitnah yang dilontarkan kepada orang-orang yang nakkan supaya pilihan raya diadakan segera. Tuan-tuan, sebenarnya inilah masa terbaik dikala dari segi sudut parti politik sendiri. Ada orang kata ini BN nak bertanding sekarang kerana kita nak menang seberapa banyak kursi yang mungkin. Betul. Yang ini saya tak boleh nafikan. Kalau siapa pun jadi pemerintah, sudah pasti dia akan pilih tarikh untuk buat pilihan raya yang menguntungkan parti mereka. Buat masa sekarang ni, sekarang inilah masa yang terbaik. Sebenarnya yang masa terbaik bulan 3. Kalau kita tengok, baginda tuanku pun mengharapkan selepas pilihan raya kita menang di negeri Johor pun, ketika itu dah cantik lah untuk diadakan pilihan raya. Pilihan raya di peringkat persekutuan. Ada feel good factor, baru menang Melaka, baru menang Johor. Tapi kita dah bazir banyak masa, sehingga akhirnya kita terpaksa berhadapan dengan keadaan banjir yang akan melanda. Kalau kita lewat lagi tahun depan dengan masalah bekalan makanan yang akan tidak mencukupi, dengan masalah kegawatan ekonomi, dengan masalah kegawatan ekonomi global. So lagi banyak masalah-masalah yang akan menyebabkan rakyat akan meletakkan beban kesalahan dan akan mengisytiharkan kerajaan ini sebagai sebuah kerajaan yang gagal, seperti mana Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah dicap sebagai kerajaan gagal ketika beliau menjadi bapa lockdown negara lebih kurang 18 bulan tuan-tuan. Jadi kita tak nak benda ni berlaku. Itu sebabnya this is the right time. We need to form a strong team untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran 2023. Terlalu banyak cabaran pada tahun 2023. Masalah ekonominya, masalah
bekalan makanannya, masalah peperangan yang akan menyebabkan keadaan kita makin tertekan. Ini semua perlu diselesaikan sekarang, tuan-tuan.